Good morning, 大家好. Pandikem. Nama saya Puan Kang Wei dan nomor matric saya adalah 28 titik 20F 2002. Nama saya Muhammad Ustaz Zainaludin. Nombor matrik saya 28D20F 2004. My name is Chang Wei Kit and my matric number is 28 DDT 20F 2009. My name is Eric. My matric number 28 DDT 20F 2011. Ini adalah contoh dapur rumah. Marilah kita tengok apakah sisa pepejal dan sampah yang kita timbul pada setiap hari. Sekarang saya akan membuat pembahagian sisa pepejal rumah. Yang tak boleh kita semula ialah macam itu line elektrik. Yang boleh kita semula ialah macam ini kotak plastik, botol plastik. So kita perlu mengasingkan yang boleh kita semula dan tak boleh kita semula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengasingan sisa pepejal. Jadi ini adalah sampah yang telah saya kumpulkan dan saya menyediakan 3 bekas untuk mengasingkan sisa pepejal, contohnya seperti kertas, kaca dan plastik. Untuk menjaga kebersihan, saya menggunakan sarung tangan untuk mengasingkan sisa pepejal. Saya akan mula mengasingkan sisa pepejal. Jadi ini adalah botol plastik dan ini adalah cawan yang telah digunakan. Dan ini adalah contoh kaca. Dan yang terakhir sekali adalah contoh kertas. Untuk menjimatkan masa, saya telah memotong video ini menjadi pendek. Dan seterusnya saya akan membuang sampah-sampah yang telah diasingkan ke dalam tong sampah yang berwarna. Tong sampah yang berwarna oranye adalah untuk plastik. Dan seterusnya tong sampah yang berwarna biru adalah untuk kertas. Dan akhir sekali tong sampah yang berwarna coklat adalah untuk kaca. Sekian, terima kasih. Sisa pepejal rumah boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu sisa baki, sisa kita semula dan juga sisa berbahaya. Sisa kita semula merupakan bahan yang boleh menghasilkan produk yang sama dan boleh dikita semula untuk mengubah bahan-bahan yang sepatutnya menjadi sisa kepada sumber-sumber yang bernilai. So, sisa baki ini perlu diikat dengan kemas dan diletak dalam tong sampah yang disediakan. Contohnya tong sampah yang berwarna 3 warna, iaitu coklat, jingga dengan biru. Sisa ini akan dihantar ke tapak pelupusan untuk memproseskan untuk menjadi bahan-bahan yang boleh digunakan. Perlu saya ingatkan bahawa sisa baki merupakan sisa pepejal isi rumah yang tidak boleh dikita semula, seperti sisa makanan dan sisa kotor. Sisa ini seharusnya dibungkus ke dalam beg plastik ataupun surat khabar dan dibuang ke dalam tong sampah. Sisa yang berbahaya pula adalah satu pembaziran dengan ciri-ciri intrinsik
yang boleh membahayakan kesihatan daripada orang ataupun menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar seperti aerosotin. Bahan-bahan ini digalakkan untuk menyediakan apa-apa bekas yang bersesuaian seperti kotak ataupun bakul sampah ataupun beg plastik untuk mengasingkan sisa berbahaya ini dan seharusnya letak di tepi tong sampah. Hello guys, saya Puan Kang Wei. Tadi korang dah tengok macam mana ahli kumpulan saya untuk mengasingkan sisa pekerja di rumah. Sekarang saya ingin meneruskan cara untuk menyelesaikan sisa pekerja ini. Macam mana kita nak asingkan sisa pekerja ini dengan cara yang betul. So, check it out guys. So, ini adalah salah satu contoh sampah yang telah kita timbulkan setiap hari lepas makan. So, kita tahu sisa baki diperbahagikan kepada sisa kotor, contohnya tisu yang kita gunakan dan juga sisa makanan. So, macam mana kita nak menguruskan sampah-sampah ini? Sisa baki tidak boleh dikita semula dan dia seharusnya diletak dalam beg plastik untuk dikompos by bakteria ataupun enzim. So, selepas kita dah mengasingkan sisa baki, bekas makanan dan sudu gafur plastik boleh dikita semula dan dikira sebagai plastik. So, kita dah tahu macam mana untuk menguruskan sisa-sisa tadi. So, sekarang saya akan meneruskan kepada sisa-sisa yang boleh dikita semula. Ini adalah contoh-contoh sisa kita semula. So, kita boleh tahu tiga jenis terutamanya untuk plastik, tin dan juga kotak-kotak dan kertas-kertas. So, kita tahu sisa perbejat ini seharusnya letak di dalam tong sampah yang disediakan. Okey, untuk sisa perbejal kita semula seperti botol plastik, kita kena pastikan botol plastik ini adalah kosong. Jika dalam mempunyai cecair ataupun air dalam tu, kita kena tuangkan. So, air dalam seharusnya dituang sampai habis. Okey, kita tahu sisa pepejal ini seharusnya dikemetkan sebelum membuang ke dalam tong sampah. Seperti timuman dan botol plastik supaya dapat menjimatkan ruang. Okey, ini adalah contoh botol plastik yang telah dikemetkan. Untuk kertas dan kotak pula, kita juga perlu kemetkan dan ikat dengan kemas sebelum kita membuang ke dalam tong sampah. Sekarang saya ingin meneruskan kepada sisa berbahaya. Ini adalah semua contoh-contoh sisa yang berbahaya. Mengapakah sisa ini dikira sebagai sisa yang berbahaya? Kerana dia akan merosakkan alam sekitar kerana dia mempunyai racun. Okey, sisa berbahaya ini contohnya seperti lampu LED, kabel wire kerana dia mempunyai copper pada isinya. So, kita tak boleh buang sesuka hati. Ni alat-alat peralatan rumah peralatan elektrik, lampu LED dan switch connector yang sering kita jumpa di rumah. Ini seperti switch chemical. Bateri alkalit ini juga merupakan sisa berbahaya. Air kimia dalam akan mencemarkan tanah dan menyebabkan pencemaran tanah dan pencemaran air jika bateri itu bocor atau leak. Kita perlu menyediakan bekas yang bersesuaian seperti bakul, beg plastik ataupun kotak untuk membuang sisa berbahaya ini. Sisa berbahaya ini seharusnya letak di tepi tong sampah dan menunggu lori yang tertentu untuk mengambilnya. So, harap-harap anda semua faham tentang maklumat yang saya kongsikan tadi. So, jadilah rakyat dan masyarakat yang bertanggungjawab dan sama-samalah kita bertanggungjawab untuk selamatkan environment kita. Sekian, terima kasih. Bye. Recycle, iaitu kita semula. Okey, re merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi. Dan cycle merujuk kepada pusingan. Olehnya demikian, kita semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran.
kita mengikta semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyarukan kepada kilang-kilang yang berprosesnya semula supaya menjadi produk baru untuk kegunaan kita. Contohnya tin minuman. Simbol antara masa untuk kita semula adalah Möbius lock, sebuah bulatan khas yang mencadangkan satu kitaran yang